Teringat sewaktu kecil, slogan Neda sentiasa hadir. Apakah tanda orang berhikmat? Akal yang banyak, hatinya sihat. Apakah tanda negara selamat? Tidurnya nyenyak, jaganya nikmat. Tatkala merah senja di ibu kota, merah warna jalan raya, merah air sungai Kelang, merah baju si anak malang. Puisi Osman Awang ini benar. Ketika itu, lebih 750 orang nyawa terkorban. Kini, soalan masih berlegar, adakah tragedi seperti 13 Mei ini akan berulang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saya negaraku dan salam madani saya titipkan buat anda semua. Terima kasih kepada pengacara majlis, kombinasi barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana, penjaga masa yang sentiasa peka dengan detak jamnya. Seterusnya, hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13 cukup indah. Apabila Dia menciptakan kita, lelaki dan wanita, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, untuk kita saling mengenali, menerima dan menghargai. Namun, angkara keegoan, langkahnya sombong penuh kenafsuan, tindakannya angkuh tanpa pertimbangan, natijahnya tergugahlah perpaduan, lunturlah kepercayaan, semakin rakus dan tiada nilai kasih sayang. Lalu, bilakah kesejahteraan dan keharmonian akan dikecapi oleh kita? Oleh itu, amat bolehlah jika hari ini anda duduk semeja dengan saya, kita bincangkan bersama nilai dan adab dalam rukun negara, membina generasi rebani yang sejahtera. Hadirin, pada hari yang indah ini, 3 gagasan utama yang saya akan bentangkan. Pertama, kesetiaan kepada raja dan negara, manifestasi adab terhadap kepimpinan. Kedua, kesopanan dan kesusilaan, cerminan nilai Rabbani. Ketiga, keluaran perlembagaan, landasan membina masyarakat berakhlak. Hadirin pemegang amanat bangsa, gagasan saya pertama, kesetiaan kepada raja dan negara, manifestasi adab terhadap kepimpinan. Kesetiaan kepada raja dan negara bukanlah pilihan suka selera, tetapi kewajipannya termaktub dalam undang-undang dan agama. Sungguh tegas peringatan kalam wahyu menerusi surah An-Nisa ayat ke-59 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri, iaitu pemimpin dalam kalangan kamu. Jelaslah, ketaatan kepada pemimpin itu sebahagian daripada iman, bukan sekadar slogan kosong di bibir atau sisipan. Malangnya, ada juga insan yang hanya tahu melaungkan kesetiaan di majlis rasmi, tetapi dalam diam menjadi duri dalam daging kepada bangsa sendiri. Pepatah Melayu mengingatkan kita, raja ada raja disembah, raja zalim, raja disegah. Sejarah juga membuktikan kejatuhan Melaka bukan semata-mata meriam Portugis, tetapi kerana longgarnya kesetiaan rakyat sendiri. Sehubungan itu, janganlah kita menjadi generasi yang mengulangi kesilapan lampau. Hadirin kita hormati, gagasan saya kedua, kesopanan dan kesusilaan, cerminan nilai Rabbani. Kata orang tua, kalau asal benih yang baik, jatuh ke laut pun jadi pulau. Tapi kalau benih rosak, di jurus hujan pun tetap membusuk. Maka jika kita mau generasi tumbuh dengan nilai murni, prinsip kesopanan dan kesusilaan tidak boleh tinggal sekadar hiasan dinding kelas. Indeks kesopanan Malaysia 2023 mendapati tahap kesopanan generasi muda merosot ke paras 57.1%,
berbanding 66.4% pada tahun 2015. Kes buli cyber pula meningkat hampir 20% dalam tempoh 2 tahun. Inilah padanya apabila kesopanan tidak dipupuk, kesusilaan dianggap lapuk. Generasi pewaris yang kononnya menjunjung kesusilaan bercermayang lebih tajam dari bilah pedang, lebih lancang dari lidah tiada tulang. Ingatlah, kesopanan bukan sekadar adat, tapi ia adalah perintah agama. Sesungguhnya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Riwayat Tirmizi. Oleh itu, apabila kita menjaga kesopanan dan kesusilaan, kita sebenarnya sedang menzahirkan akhlak rabbani yang menjadi cermin diri seorang Muslim sejati. Hadirin, gagasan saya ketiga, Kelurahan Perlembagaan, landasan membina masyarakat berakhlak. Prinsip Kelurahan Perlembagaan merupakan tiang seri dan nadi kedaulatan negara. Tanpa perlembagaan, masyarakat akan hidup bagaikan kapal besar tanpa nakoda, hanyut tanpa arah dan tujuan. Lihat sahaja kejatuhan empire besar dunia yang hancur kerana pengkhianatan dan perebutan kuasa. Pepatah Melayu sudah mengingatkan, takkan hilang bisa ular menyusur akar, yakni bangsa yang beradab tetap berpaut pada akarnya, dan akar kita ialah perlembagaan yang luhur. Tunku Abdul Rahman pernah berpesan, perlembagaan ini bukan saja undang-undang, tetapi janji kita kepada masa depan. Jika kita benar-benar ingin membina masyarakat yang berakhlak, marilah kita junjung Kelurahan Perlembagaan, kerana di situlah terletaknya payung keadilan, tonggak kedaulatan dan landasan rabbani untuk rakyat yang beradab. Wahai anak bangsaku, jangan biarkan nilai tinggal teori adab jadi nostalgia dan agama hanya hiasan. Bangsa ini tidak diwarisi, tetapi perlu dibina dengan iman, nilai dan akhlak. Jika bukan kita yang memulakannya, siapa lagi? Jika bukan sekarang, bila lagi? Bangkitlah Malaysia, bangkit dengan nilai, bangkit dengan jiwa rabbani. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.